cara pelaksanaan bunuh atas pesalah, atau sebelum tu kita kata apakah agaknya hukuman bunuh atas pesalah jenayah apakah yang akan menyebabkan pesalahnya dihukum bunuh. Kita kata yang pertama ialah qisas, pembunuh dibunuh balas. Demikian juga dengan orang yang murtad, perompak atau perogol, mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, kita kata secara amnya, mereka yang mengganggu ketenteraman awam, menyebabkan masyarakat jadi takut dan seumpamanya, ini secara am lah. Tapi kita kata itulah kriteria di mana hukuman dijatuhkan atas pesalah. Jadi kalau kita lihat dalam pelaksanaan apa yang disebut sebagai capital punishment, hukuman bunuh atas pesalah, ternyata bahawa manusia melaksanakannya dengan pelbagai cara. Kalau kita lihat di barat lah, yang kita lihat bahkan diwarisi di negara kita, dilaksanakan atas pesalah-pesalah hukuman mati dengan cara apa? Digantung sampai mati. Ada cara-cara yang lain yang digunakan. Antaranya ialah lethal injection, suntikan maut. Ini digunakan bahan-bahan tertentu dan disuntik ke dalam pesalah yang membuatkannya mati. Gas chamber, letakkan orang itu dalam bilik tertutup dan dimasukkan gas beracun, menyebabkan dia sesak nafas dan mati. Digunakan racun, digunakan renjatan elektrik dengan cara diikat atas kursi, kemudian dengan diletakkan besi atas kepala, tangan, kaki, kemudian besi disambung dengan elektrik, membuatkan orang tu terkena renjatan dalam voltan yang tinggi sampai akhirnya dia mati. Dan banyak saja cara-cara yang lain yang barangkali lebih dahsyat. Tapi jika diperhatikan antara semua cara-cara ini, termasuklah dengan hukuman gantung yang dilaksanakan. Apa agaknya cara pelaksanaan hukuman bunuh yang paling menyenangkan dan tidak sampai menyeksa pesalah itu? Kita tak dapat lari daripada kesimpulan bahawa hukuman pancung. Hukuman pancung itu adalah hukuman yang paling menyenangkan. Sebab sekiranya hukuman dia adalah hukuman pancung atau hukuman bunuh, maka hendaklah dibunuh dengan cara yang paling cepat jika itu hukuman dia. Yang ini beza tuan-tuan antara kalau hukuman dia bunuh tetapi sebelum itu diseksa dulu. Itu lain. Ada keadaan di mana dia diperlakukan sedemikian. Seperti mana halnya dengan perompak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dalam sebuah hadis, satu rombongan lah dari luar Madinah datang ke Madinah dan mereka memperlihatkan bahawa mereka nak belajar tentang Islam dan sebagainya. Maka Rasulullah menerima kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Tetapi ternyata tidak berapa lama mereka tinggal di Madinah, cuaca keadaan di Madinah tu barangkali kerana dia berbeza dengan keadaan di kampung mereka, menyebabkan mereka jatuh sakit dan mereka mengadukan hal mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengarahkan mereka pergi ke sebuah kandang unta yang di luar pinggiran Madinah lah, dan Nabi arahkan supaya mereka minum daripada kencing unta di kandang tersebut sebagai satu bentuk rawatan. Yakni Nabi berlaku ihsan dan nasihat kepada mereka. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Apabila mereka pergi ke kandang unta tersebut dan mereka dapatkan rawatan yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesudahan dia mereka membunuh pemilik ladang tersebut dan mencuri unta-untanya dan mereka melarikan dirilah. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengarahkan supaya sebuah pasukan khas pergi mengejar mereka dan menangkap mereka dan membawa mereka pulang. Dan di situlah apabila mereka dibawa pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengarahkan supaya mereka dipotong secara bersilang, tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang, kemudian mereka disalibkan, diikat dan diletakkan di kawasan terbuka dan dibiarkan mereka mati dalam keadaan macam tu. Yakni secara perlahan, dalam keadaan mereka meminta supaya diberi air tetapi tidak diberi, sehingga akhirnya mereka mati begitu. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ke atas pemilik ladang unta itu, kerana mereka telah melakukan hal yang sama, maka dibalas dengan cara yang sama. Jadi ada hukuman di mana dilaksanakan hukuman bunuh itu langsung, tapi ada hukuman yang di mana diseksa pesalahnya setimpal dengan kesalahan dia. Ini bukan semua kesalahan bunuh itu sama. Ada kesalahan bunuh yang lebih dahsyat. Seperti mana kalau orang tu dia, contoh, dia rogol dulu sebelum dibunuh. Apakah sama dengan kalau orang tu dibunuh saja? Jawapan ini tak sama. Jadi nak menjelaskan tentang betapa adilnya Islam, dan Islam meletakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Jadi nak kata di sini bahawa sekiranya hukuman dia ialah bunuh, maka hendaklah dilaksanakan hukuman bunuh itu dengan secara yang paling menyenangkan. Jangan sampai diseksa. Tapi kalau kita lihat, kita ambil contoh gantung sampai mati. Tuan-tuan tahu tak kenapa ada perkataan gantung sampai mati? Kenapa tak dikata hukuman dia kena gantung? Kenapa dia kena kata gantung sampai mati? Nak mengatakan bahawa ada sahaja keadaan-keadaan di mana orang itu telah digantung dan apa yang dia berpijak di atasnya dibuka, biasanya ada lubang lah dekat bawah tu, kemudian tak semena-mena lantai di bawahnya dibuka, menyebabkan dia tergantung dan barangkali dia jatuh ke bawah dan tali yang melilit di lehernya akan pegang dia, dan bila jatuh sampai tersentap dan tulang belakang tu patah, menyebabkan dia mati. Itu cara pelaksanaan nak mematikan dia dengan cara macam tu. Tapi nak kata bahawa ada sahaja keadaan-keadaan di mana sekalipun orang tu dah dilepaskan, lubang di bawahnya dibuka dan dia jatuh dengan ada tali melilit leher dia, tersentap macam tu, tapi tak mati. Jadi bayangkan macam mana agaknya keadaan dia macam tu. Sedangkan memang hampir sahaja keadaan macam tu confirm mati.
tapi bezanya lah cepat atau lambat. Jadi kalau lambat, jelas akan menyeksa dia. Tapi kadang-kadang kita jelaskan supaya orang tahu, supaya kita menghargai betapa indahnya Islam, kita appreciate. Jadi ada saja dilepaskan dan tersentap semua, tulang semua dah patah, tapi kaki masih bergerak, meronta-ronta dan sebagainya. Yang ini boleh kita bayangkan ada penyeksaan dengan cara hukuman bunuh yang sedemikian. Dan ini menjelaskan kepada kita mengapa Islam bukan sebarangan ditetapkan hukuman pancung itu. Ada sebab. Kerana itulah cara yang paling cepat dan cara yang paling menyenangkan proses pelaksanaan hukuman tersebut.